أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعدني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dan menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah bermalam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Saya nak sambung yang tak selesai minggu lepas tu, yang saya undur ke belakang sikit. Baik, kata Syekh, inilah perceraian. Saya ambil cerita dekat-dekat tu. Inilah perceraian, yakni perbezaan antara mazhab fuqaha dan antara mazhab ahli sufi. Di sinilah tempat bezanya antara perjalanan ahli fiqh dan perjalanan ahli sufi. Kenyataannya, realiti sebenarnya, dalam berlaku di banyak tempat, mereka itu ahli fiqh, dalam masa yang sama dia ahli sufi. Dan itu ulama-ulama kita dulu. Cuma yang Syekh ni sebut ni berlaku juga, ada juga golongan-golongan fuqaha saja, ahli fiqh saja, tapi tidak belajar tentang tasawuf, tidak mendalaminya dan tidak menghayatinya. Itu pun ada juga. Jadi yang disebut perbezaan di sini ni merujuk kepada ahli-ahli fiqh yang hanya berkecimpung dalam ilmu zahir, ilmu syariat saja, tapi tidak melibatkan diri, tidak menceburkan diri dalam pengajian dan pengamalan ilmu tasawuf. Itu. Baik, kerana ilmu syariat, ahli fuqaha itu dimisalkan seperti kulit, dibandingkan. Jadi tamsilan ni, perbandingan ini bukan nak merendahkan martabat. Itu salah. Ulama tasawuf bila menjelaskan aspek ni lalu membandingkan ilmu syariat yang zahir itu sebagai kulit dari aspek ilmu hak nampak kulit. Bukan dari segi kulit orang nak makan ni, bukan mana tu. Kulit dengan segi aspek luaran yang orang nampak. Seperti kulitnya. Dan ilmu tarekat ahli sufi itu seperti isinya, dalam. Maksudnya perjalanan yang di dalam tu, di sebalik kulit tu, orang nampak tu. Sebab tarekat ni khususnya dia ada gerakkan hati manusia ni, perubahan jiwa manusia ni, peningkatan tahap kesucian jiwa manusia, peningkatan maqam-maqam dia tu. Itu tarekat. Seperti isinya itu. Dan ilmu hakikat ahli sufi itu, ada pun ilmu hakikatnya pula, seperti santangnya atau minyaknya. Mana setelah di nyo tu kita proses, kita perah molek,
intipati dalam tu, itu dinamakan ilmu hakikat. Baik, dan lagi kata Syekhul Islam Zakaria di dalam syarah Ibn Ruslan yang bernama Fathur Rahman, musilat as-salasatu bil juzah fasyari'atu kal qashri az-zahiri wat tariqatu kal lubbi wal haqiqatu kad duhni. Artinya, dan dimisalkan oleh ulama akan ilmu yang tiga ini. Jadi ulama-ulama kita dia ada buat tamsilan, dia ada buat misalan bagi tiga jenis ilmu tu: ilmu syariat, ilmu tarekat dan ilmu hakikat. Dengan buah juzah. Juzah ni kita nak kacang, buah senang bambu kacang lah, senang. Maka ilmu syariat, yakni ilmu fiqh, dan ilmu usuluddin itu, ilmu fiqh, ilmu usuluddin masih dikelaskan sebagai ilmu syariat. Dari segi mana? Ilmu yang boleh kita belajar, kita mengaji, kita boleh bahaskan dia. Jadi sebab itu ilmu fiqh dan juga ilmu usuluddin, bahagian yang kita boleh belajar dia, boleh kita faham dengan cara pengajian tu, yang bersifat ilmu, dan kita meyakini, kita percaya benda tu, itu masih dikira sebagai aspek bahagian syariat yang zahir lagi. Seperti kulit juzah, kalau kita bandingkan kacang macam kulit dia yang zahir itu. Dan ilmu tarekat itu, iaitu seperti isi buah juzah tu. Tarekat tu pula isi dia. Kalau kita bandingkan kacang, itu kacang dalam. Dan ilmu hakikat itu seperti minyak buah juzah tu. Minyak. Kalau kacang tu kita proses, ia akan keluar minyak. Keluar daripada diproses tu, itu panggil hakikat dia. Dan barang siapa mengetahui akan ilmu syariat, siapa yang belajar, dia tahu ilmu syariat ni, yakni ilmu fiqh dan usuluddin. Dia mengaji fiqh, dia mengaji usuluddin sehingga dia tahu dan dia boleh faham. Syariat untuk amalan, usuluddin untuk pegangan, tapi dua tu pengajian. Maka dari aspek ni masih dikira sebagai ilmu zahir lagi, ilmu yang kita boleh belajar dia, kita boleh faham dia. Yakni ilmu fiqh dan ilmu usuluddin sahaja, maka iaitu dinamakan akan dia faqih. Tu yang kata itu tu. Inilah yang dinamakan faqih. Dia belajar ilmu fiqh dan usuluddin, dia ada akidah, kemudian dia tahu amalan-amalan. Sekadar tu saja, faqih nama dia. Dan barang siapa mengetahui ilmu fiqh dan ilmu usuluddin, dan mengetahui pula akan ilmu tarekat, dia tambah lagi. Hak asal tu tak ada. Jadi dia bukan jadi ambil ilmu tasawuf saja, tak ada fiqh, tak ada usuluddin, tidak. Fiqh tu asal dah. Fiqh, usuluddin dasar dia dah. Cuma kalau sekadar tu saja faqih. Tapi ditambah lagi dengan ilmu tarekat dan ilmu hakikat dan ilmu fiqh, sebut kejap lagi. Silap sebutlah. Sebenarnya fiqh depan tadi tu. Maka dinamakan akan dia ahli tasawuf, baru dinamakan ahli tasawuf. Jadi tak timbullah isu ni ahli fiqh, ni ahli tasawuf. Sebenarnya ghalibnya orang yang menghayati tasawuf ni, dia kena kepada fiqh, dia perlu pada fiqh, dia perlu pada usuluddin. Tapi kalau orang ambil bahagian tu saja, faqih. Ditambah lagi tambahan, tambah dengan ilmu tarekat dan ilmu hakikat, baru dia jadi ahli tasawuf. Baik, dan dinamakan fuqara. Juga diberi nama lain, orang panggil fuqara. Fuqara ni kalau kita terjemah orang miskin lah. Miskin. Dalam ilmu fiqh, orang yang berhak dapat harta zakat. Tapi maksudnya orang yang miskin sungguh, miskin harta. Tapi dalam tasawuf, fuqara ni orang yang miskin qalbu. Miskin qalbu tu mana? Iaitu orang yang rasa dirinya tidak memiliki apa-apa, sentiasa menyadari dan merasai semuanya milik Allah. Itu jiwa ahli sufi. Bukan bahasa kita ni, miskin hati ni ada makna negatif. Miskin hati ni orang yang hati dia tu banyak sifat buruk, tu orang miskin ke? Bukan maksud tu.
Miskin hati dia tu. Yang ni orang yang lemah semangat, orang yang banyak masalah, orang yang banyak kemusingan. Itu orang miskin hati kita panggil istilah kita. Tapi maksud miskin di sini bukan itu. Iaitu orang yang kuat hatinya sebenarnya orang yang kuat hatinya, iaitu orang yang hatinya menyedari dan merasai tentang pemilikan segalanya milik Allah, sehingga dia rasa hakikat sebenar aku tak ada milik apa-apa dah. Sebenarnya orang yang mendapat qalbu yang macam ni, dia akan jadi orang yang kuat, orang yang gagah dari segi semangat dia, sebab dia tidak dikuasai oleh benda lain lagi dah. Ibarat kok kalau kita nak bandingkan dengan binatang kok, binatang hok terlepas daripada ikatan. Tapi kalau kolbu kita ni banyak terikat dengan benda tu benda ni, menyebabkan timbul macam-macam rakam kita tu, ibarat kok kena ikat kaki, ikat tangan, ikat tekuk, ikat hidung pun tarik, kena ikat lagi. Bandingan dia. Jadi tak ni nak gerak mana. Jadi yang dikatakan fakir di sini bukan fakir harta, tapi fakir kolbu. Hati dia memiliki perasaan seperti itu. Sama ada zahir dia tu miskin sungguh atau kaya, tak ada masalah. Dan inilah perceraian antara ahli sufi. Inilah perbezaan antara ahli sufi dan antara fuqaha dan antara ahli fiqh. Jadi saya sebut istilah tadi tu, sebenarnya bukan saya sebut, memang disebut dalam kitab ni fuqara tadi tu. Orang yang dimaksudkan fuqara di sini bukan fuqara dalam istilah ahli fiqh, iaitu orang yang miskin harta, yang berhak dapat zakat. Ni dak, fuqara ni orang yang fakir kalbu dia tu, sehingga dia sentiasa bergantung harap kepada Allah. Itu disebut sebagai fuqara dalam tasawuf. Dia rasa tak ada apa satu milik dia, milik Allah Ta'ala belaka. Bukan saja pengetahuan, zuk dan rasa hatinya, dia segitu. Maka lantaran itulah hatinya sentiasa mengharap kepada Allah, berpaut kepada Allah, berserah kepada Allah. Ini fuqara dalam istilah ahli tasawuf. Maksudnya keadaan mereka, keadaan zahir mereka ni, ada di antara mereka ni yang miskin sungguh, ada di antara mereka ni yang kaya raya. Jadi kaya, adanya di antara mereka ni yang kaya raya dalam keadaan mereka juga masih dinamakan fuqara, itu tidak berlawang. Maksudnya tak jadi masalah. Pernah sekali Syekh Ibn Ajibah dalam kitab di Qazul Himam tu, dia cerita apa yang pernah berlaku di Maghrib. Hari ini Maghribi lah, tapi Maghrib zaman dulu di luar sebelah negara Arab Afrika Utara ke sebelah barat tu panggil Maghribi dulu. Dan ni negara dulu, kawasan tu. Ada dua orang guru ahli tasawuf, seorang kaya, seorang miskin. Pelik ini. Kalau kita tak faham pengertian tasawuf, kita akan rasa canggung sikit lah, mana boleh jadi gini. Ada seorang guru, dua-dua ni guru, sahabat yang berguru. Seorangnya memang kehidupan dia miskin, seorangnya kaya. Maka terjadilah guru yang miskin ni dia mungkin nak bermusafir ke suatu tempat lah, dan diberitahu guru dia lebih kurang begitulah. Jadi guru yang miskin ni bila dia tahu murid dia ni nak bermusafir ke suatu tempat, dan dia tahu dia ada kawan di situ, seorang ahli ma'rifah aribillah. Jadi dia beritahu pesanlah kepada murid dia, kalau mungkin jumpa ke sana, mungkin jumpalah orang ni. Jadi dia pesan supaya pergi cari orang tu, pergi jumpa orang tu, dan dia minta pesan dia supaya minta dia tolong nasihat aku, guru yang miskin ni. Jadi si murid ni pun pergilah ke tempat berkenaan tu. Tapi bila dia pergi berjumpa dengan bila dia ketahui dia bertemu dengan orang yang dimaksudkan oleh guru dia tu, mula-mula dia berasa tak percaya. Apa-apa yang nak pergi, dia rasa macam salah orang. Tapi nak kata salah, tak salah, betul dah. Sebab apa? Kaya doa lalu, kekayaan yang melampau, yang penuh, orang gaji, kenderaan, macam-macam, terlalu kaya. Jadi murid ni rasa macam tak percaya, betul ke dok ni Datuk Guru aku kata tu. Betul ke dok ni dia ahli makrifat ni, dia kaya sangat tu ke kan?
Tapi dia memberanikan diri. Dan dia pergi jumpa juga, dan dia siasat, dia tanya, memang betul sungguh. Orang itulah yang dimaksudkan oleh guru dia. Lepas tu dia pun pesan, tolong minta nasihat. Guru yang miskin ni tolong minta nasihat kepada guru yang kaya tadi tu. Jadi guru yang kaya tu beri nasihat kepada dia dengan nasihat yang lebih kurang makna dia. Dia kata, sampai bila lagi mu nak cari dunia ni? Terbalik, sepatutnya orang miskin tu kau bawa kau kaya tu, ni orang kaya kau bawa kau miskin. Sampai bila lagi mu nak cari, duduk kejar ke dunia ni? Balik. Jadi si murid ni pun balik ke tempat kampung halaman dia, jumpa guru dia balik, beritahulah dia sudah jumpa orang yang dimaksudkan tu dan telah jumpa dia dan sebagainya. Hidup kapur pesang, hidup kamu. Nak kapur pesang tadi. Tapi guru dia kata, apa pesang dia? Aku. Jadi si murid ni dia rasa macam berat mulut nak kabur. Berat mulut nak kabur. Apa pesan dia? Jadi murid pun kabur. Dia kata, pesan guru dia tu, sampai bila lagi mu nak duduk kejar, duduk cari ke dunia ni? Si guru ni dengar dia menangis. Sebab apa dia tu? Betul sungguh dia. Sekalipun aku miskin, tapi khawatir hati aku masih banyak lagi. Mencari itu, mencari ini, ada lagi, dah habis mulai. Maksudnya tetap ada dalam diri aku. Sekalipun aku miskin sungguh, tapi kalbu aku ni masih banyak kemahuan-kemahuan itu dan ini. Jadi nasihat dia itu betul, kena dah aku. Dan dia, Allah Ta'ala takdirkan dia sebagai kaya, tapi Allah Ta'ala telah bersihkan kalbu dia daripada penyakit, daripada keadaan, daripada adanya keinginan-keinginan ni. Jadi nak kabarnya begitulah, bahawa bila disebut istilah fuqara ni, iaitu dalam istilah ahli tasawuf, merujuk kepada ahli tasawuf, tapi asal perkataan tu merujuk kepada orang miskin, tapi bukan miskin harta, tapi miskin kalbu, dengan arti kalbu yang mencapai hakikat, merasai bahawa kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya milik Allah secara hakikinya. Lalu hatinya, kalbunya tu sentiasalah berharap, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jiwa di tasawuf. Dan orang belajar tasawuf nak bina benda macam tu lah, nak mengusahakan sampai tahap mencapai perkara-perkara itu. Kita katakan ilmu tasawuf ialah satu ilmu untuk kita membersihkan diri dan hati kita Memang daripada sifat-sifat buruk. itu asal dia. Itu intipati dia. Memang tasawuf tujuan untuk membuang khawatir-khawatir buruk, akhlak-akhlak buruk. Akhir sekali kita dapat beribadah dengan baik. Bukan saja dalam ibadah yang zahir, sembahyang kita, puasa kita ni, dalam kehidupan kita pun. Sehingga hati kita sentiasa menaruh harapan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, kepercayaan, pergantungan hati kepada Allah dan sebagainya. Benda tu hidup tu yang menjadi benda tu tak timbul tu sebab kerana banyak sifat buruk tadi, banyak akhlak-akhlak buruk, sifat-sifat buruk, ingatan-ingatan yang macam-macam. Tu duk kacau tu. Jadi tasawuf nak buang benda tu. Bila berjaya buangnya tu timbul asal tu. Hati yang bertauhid, bermakrifat, meyakini kekuasaan Allah, kehendak Allah, dan sedar diri, sedar hakikat diri ni siapa dia dan Allah bagaimana. Sentiasa hatinya hidup dalam perasaan tu. Jadi orang ini terbawa dalam ibadah dia. Itulah yang mendatangkan ibadah yang sebenar. Dalam ibadah solat dia, puasa dia. Dan tinggal lagi, bukan orang yang mencapai darjat ni, bukan dalam ibadah yang rasmi itu saja. Perasaan tadi itu hidup dalam keadaan kebiasaan ni pun, seharian dia. Itulah jiwa sufi. Memang intipati tasawuf, memang itulah yang nak dicapai. Iaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahir wal Yawaqit, Al-Jawahir wal Yawaqit fi Aqaidil Akabir. Dan katanya, saya baca semula saya ada bagi-bagi yang keliru hari itu. Summa mimma ikhtassa bihi sufiyatu an ghairihim ilmuhum bit-tariqil muwassilati lahum ila al-amali bil kitab was sunnah. Fa iza qulta lahum
maksudun an azhada fid dunya bihaitsu la yabqa indi mailun adiyun yaquluna laka aksir min zikrillahi ta'ala lailan aw naharan hatta yarqa hijabuka fatazkurul akhirata bi'aini basiratika wa tanzura ma liman yazhadu fid dunya ma liman tu yazhadu fid dunya minad darajati wan na'imi kama waqa'a li Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu fa idza ra'aita dzalika zahidta la mahalata fid dunya walau qala jumhuruhum irghib fid dunya atau irghib fid dunya lama sirta ilaihim. Ini kalimah-kalimah yang sudah sebenarnya saya tengok balik baik artinya. Maka setengah daripada kelakuan yang tertentu dengan diri ahli sufi, yakni sebahagian daripada perkara yang menjadi khususiat kepada ahli tasawuf, daripada orang yang lain, yakni berbanding orang lain lah, antara keistimewaan mereka ni, kelainan mereka ni, daripada orang lain daripada mereka itu, iaitu mengetahui ahli sufi itu dengan jalan tarekat yang menyampaikan bagi mereka itu mengamalkan dengan yang di dalam Quran dan yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni antara keistimewaan mereka ni, mereka memiliki pengetahuan tentang cara-cara yang boleh menyampaikan kita untuk menghayati banyak perkara-perkara yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang agak payah kita nak menghayati dengan cara belajar saja. Contohnya, diberi contoh di sini seperti zuhud, memiliki jiwa yang zuhud. Mungkin kita belajar, kita tahu, kita faham, tapi nak capai, nak berasa gitu tak mudah. Tak mudah lah boleh. Yakin, tingkatan keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tahu benda tu kita faham, tapi nak boleh rasa gitu tak mudah. Itu dia. Jadi mereka ni tahu jalan-jalan, cara-cara bagaimana kita nak berusaha untuk merasai benda-benda tu. Itu maksudnya. Dan lainnya daripada segala sifat yang kepujian. Banyaklah sifat-sifat kepujian, akhlak-akhlak Nabi itu banyak. Maka apabila engkau kata bagi mereka itu ahli sufi itu, adakah maksudku berkehendak bersifat dengan zuhud di dalam dunia, yakni bersifat dengan tiada suka hati akan kekayaan dunia dan kemegahannya. Jadi kalau kita kabur kat lintas tasawuf, nak buat ke mana nak suruh kita ni jadi zuhud supaya hati kita ni tak jadi gila ke dunia. Nak suruh jadi gitu. Kita tahu dunia akan kita tinggalkan, setiap orang akan mati, tapi tamak tu mari kok dalam hati kita ni. Mari dah sekarang. Kita tahu kita akan mati belaka. Tanyalah siapa dia, orang gila pun jawab gitu. Setiap orang akan mati, semuanya akan ditinggalkan, semua orang akan jawab gitu. Tapi dalam kehidupan kita mari juga nyakit-nyakit tadi tu. Nyakit sombong dengan apa yang kita miliki, atau menyakit tamak lah, mari macam-macam. Setengah orang tu dia tahu benda tu tak molek buruk, tapi dia mari juga. Apatah lagi orang memang itu sifat dia tu. Itu lagi teruk. Sekarang setengah tu dia mengaji ilmu tasawuf, dia tahu perasaan-perasaan tu tak bagus, dia tak ampuh dah, tapi dia dah hilang. Ni sekarang nak buat guana, kata Syekh ni. Bersifat zuhud di dalam dunia, yakni bersifat dengan tiada suka hati akan kekayaan dunia dan kemegahannya dan barang sebagainya, sekira-kira yang sampai ke tahap tiada tinggal pada aku, tak ada lagi dah dalam hati aku ni, cenderung pada adatku, yakni pada kebiasaan, pada tabiat perangai aku ini, bagi yang demikian itu. Siapa kata nak suruh nak buat mana, nak suruh sampai tahap tak ada dah kecenderungan hati cenderung ke benda-benda tadi tu, nak suruh biar jadi dok gitu, nak buat mana. Kalau kita tanya ahli tasawuf, baik, kalau kita tanya orang yang bukan ahli tasawuf, dia kata mu beri kat orang lah barang-barang semua tu, mu sedekah lah ke, sedekah tak ada benda, mu nak benda lagi, cerita apa jadi dah. Tapi jangan cuba lagi. Nanti kan hari nyembah, esok lagi minta sedekah depan bank. Jangan buat gitu. Tapi nak kabarnya, kalau kita buat gitu jadi dah.
Harta ada pun ni bagi beri. Hilang dah penyakit tu. Menurut faham ahli tasawuf tak ada tu lagi. Kena molek jadi nyakit kau berat. Keinginan kita dah hilang. Sebelum ni keinginan kita ada tapi barang ada, boleh tak? Ni keinginan dah hilang, barang tak ada. Jadi kau gila kita. Jadi kau gila cari. Tu benda je. Baik, maka berkata orang ahli sufi itu, maka ahli tasawuf akan jawab kalau kita tanya dia. Macam mana kaedah dia ikut panduan pedoman mereka ni. Bagimu, yakni menjadi kelaziman kemestian bagimu kalau nak capai benda tadi tu, banyakkan daripada zikrullah. Dia ajar gitu. Banyakkan zikir. Apa kaitan antara perasaan tu dengan zikir ni? Tapi ahli tasawuf dikau obat di situ. Kau banyakkan zikrullah. Tapi banyak guna. Nak sampai ke mana? Tengok ni. Pada siang hari dan malam, yakni kau banyak sampai ke tahap dirimu menjadi ralik, asyik dengan betul. Zikir itu sudah jadi hidup dalam dirimu. Itu dia. Bukan masuk siang malam dah buat kerja benda, duduk saja siang malam dah pergi ke mana, bukan. Maksud siang malam ni, zikir itu sudah hidup dalam hati. Berlatihlah sikit-sikit. Itu perincian dia pula. Dan berlatih sikit-sikit sampai ke tahap hatimu hidup dengan zikir itu. Zikir mula terkesan ke dalam kalbu. Jadi kalau kita faham siang malam, Allah padang dah main zikir siang malam ni. Nak buat kerja buat, nak pergi kerja bakwan, nak pergi mengajar, nak pergi kerja kawan. Bukan. Maksud siang malam tu kau belajar zikir dengan kaedah dia tu yang diperincikan dalam kitab-kitab lain sampai tahap zikir itu terkesan pada kalbu. Hidup dalam kalbu. Itu maksud siang malam. Hingga jadi tipis dinding antaramu dan antara akhirat. Sehingga dinding yang menutup kalbu kita antara kita dengan akhirat ini jadi kohonipih. Dengan erti pandangan kita terhadap akhirat dan keyakinan itu menjadi semakin bertambah yakin, semakin bertambah ingat pada akhirat. Selama ni kita ingat nampak tapi kesan tak kuat, cahaya tak terang molek. Tahu yakin, kalau tak yakin pada akhirat bukan muslim lah kita ni, bukan mukmin. Sekarang percaya, tapi kepercayaan yang tak cukup kuat yang membawa kalbu kita ni menjadi lebih cenderung ke dia tu tak mari. Ada apa nampak bandingan gini? Dia berbalik kepada Allah. Itu dah ingat lagi dah. Sebab tasawuf ada dua bahagian. Satu bahagian usaha, satu bahagian pemberian. Jadi bahagian pemberian tu kita nak kaca lah. Itu bahagian pemberian Allah. Kalau kita nak kaca ni, bahagian kalau kita kena usaha. Bandingkan nak gerak kita usaha tu buat dia juga. Memanglah. Tapi itu kita kena tahu itu bahagian hakikat yang bukan bahasan kita. Bahagian kalau kita nak bahas ni bahagian syariat, kalau kita kena cari jalan. Baik, saya nak beri contoh yang mudah beginilah. Kita tengok dari jauh, buat bandingan kawan, kereta lawa lah, senang buat kereta lawa, kereta orang berahi belaka. Tapi kita tengok jauh kereta tu, tahu kereta sutir tu, tapi tak nampak lawa mana sebab jauh. Tapi tak ragu ada kereta sutir ni, nampak yedok-yedok gitu, tak ragu. Itu pandangan kita, itu kamu hijab tebal. Tapi disuruh buang zikir sampai hijab dan halangan dendeng yang mendendeng kalbu kita dengan benda tu jadi kohonipi. Dengan hati kita boleh tengok benda tu depan mata. Allah, lawa rupanya. Baru no. Sama juga akhirat begini. Yang jadi kita tak gitu tu sebab pandangan kita jauh. Ataupun kalau kita nak banding dari segi lain, banyak tirai banyak, jadi nampak yedok je. Tapi taklah nafi, kau nafi kita bukan muslim. Sekarang kita muslim, kita mukmin. Tapi nampak yedok tu. Nampak nipi, nampak bayang tak jelas molek. Tapi tidak ragu. Maka disuruh berzikir, buang sehingga hijab sekolah nipih tu kau tegang, kau jelas tentang hal-hal akhirat, barulah menimbulkan keinginan. Itu maksud ahli tasawuf. Banyakkan ustaz yang tak nampak tu pasal dia tak mantap lagi. Ya. Dia tu tak maknanya dia katakan semalam semayang
campur celak-celik. Masih tu lagi. Tasawuf tak masuk. Itu ehwal, keadaan dia akan bila kalbu kita ni banyak dan dia akan jadi gitu dengan sendirinya. Ya. Salah dia kena faikoh kena mantap. Tauhid kena mantap. Baru kita tahu ni iaitu murah. Sebab tu dia kabur. Dia kata ahli tasawuf tadi tu dia kena ada fiqh, dia kena usuluddin, baru belajar ilmu tu. Tu dia nak lagi. Tu memang syarat dia tu. Cuma Syekh ni nak kabur, nak buat mana, nak suruh biar jadi timbul perasaan tadi tu. Jadi kalau kita tanya orang yang bukan ahli tasawuf, tadilah disuruh buang, mau jual Melaka, mau pergi ke orang Melaka, tinggal tak ada benda, tak ada keinginan tu. Nak kaburnya cara nak suruh jadi biar tak timbul keinginan tu. Apakah bila tak ada baru tak ada keinginan atau ke mana? Kalau kita tanya orang ramai, mungkin sebahagian orang akan jawab gitu. Yang jadi teringat tu sebab ada. Tak ada tak teringat. Tapi apakah bila tak ada tu jadi tak teringat? Tak tentu lagi. Kena molek tak teringat tu jadi ke? Macam orang gila tolok lah. Bini tak ada jadi kau gila. Contoh saja bandingan saja. Bandingan sajalah contoh. Jadi maksudnya ingat ke tak ada tu boleh lupa. Rupanya tak ada jadi kau teringat. Tak kira lah sama ada laki ingat bini laki tak kisah. Tapi nak kaburnya dia ingat ke tak ada tu boleh lupa lah. Tapi rupanya kena molek jadi kau berat ingatan. Itu maksud. Jadi nak kaburnya bahawa ahli tasawuf ni dia tahu selak belok ni, maka cara kalau kita tanya dia mungkin lain sikit cara dia kabur tu berbanding dengan orang yang tak mengaji ilmu tu. Jadi kalau orang mungkin tak mengaji ilmu tu, mungkin lebih pedoman tadi lah, pedoman mudah tadi tu. Kita teringat ke dunia ni sebab banyak ada dengan kita. Nak suruh terlupa, nak suruh jadi zuhud, membuang belaka lah, jadi zuhud lah. Tapi kalau tengah buat, boleh tak jadi gitu? Persoalannya. Jadi ahli tasawuf dah ajar macam tu. Dia kata cara manusia jadi zuhud tu bukan membuang benda tu. Kita ingat dulu ada orang kita bila mengaji tasawuf ni, dululah satu ketika dulu pernah kita tengok banyak tempat bukan Terengganu saja. Macam-macam kita nak kabur. Tapi nak kaburnya sebahagian mereka tu bila dimari perasaan sikit sekejap ni tengok ngaji tasawuf tu asyik dengan ilmu-ilmu baru boleh ni, dia buang habis, dia teruk belaka dalam sungai. Tapi tak lama. Lepas daripada tu dia jadi berat daripada sebelum tu lagi. Balik asal dah sekarang. Dia cari semula. Dia cari bukan kau parok dia cari. Ya. Belum berlaku benda macam ni. Jadi sebab tu berdoa tasawuf bukan macam tu. Jadi tasawuf buat begini. Buat zikir. Baik, tengok. Maka engkau dapat akhirat itu dengan pelihatan mata hatimu. Pada waktu tu bila kalbu kita kau jernih, maka akhirat nampak lebih terang dan nyata. Pada waktu itulah rahsia-rahsia akhirat menjadi tarikan kalbu kita. Timbul rasa kita ni untuk beramal untuk tujuan tu, atau untuk mencapai benda tu, sebab nampak jelas dan terang. Baik. Dan lagi engkau lihat akan sesuatu yang dibalas akan bagi orang yang zuhud itu. Yang kedua, hak tu hak pertama. Dia ajar lagi hak kedua, ahli tasawuf ni ajar. Mu cuba tengok, dia kata, mu cuba perhati balasan ataupun akibat yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang zuhud ni. Maksudnya contoh-contoh orang yang zuhud tu, bagaimana kehidupan mereka. Orang yang zuhud itu tiada suka akan sesuatu yang di dalam dunia itu. Mu tengok balasan apa yang dijanjikan di akhirat. Orang yang bersifat zuhud ni bagaimana kedudukan dia dan ganjaran. Itu satu hal. Daripada segala darjat, yakni darjat yang mereka boleh, sama ada dunia atau akhirat. Jadi disuruh, yang kedua disuruh tilik, perhatikan kelebihan dia tu. Orang yang berzuhud ni darjat yang dia dapat, kedudukan yang dia dapat. Kau perhati, kau tilik, kau dengar. Yang ni martabat yang tinggi. Kalau di akhirat memang mereka mendapat kedudukan yang tinggi, di dunia ni pun mereka dapat juga. Dan daripada segala nikmat yang amat besar di dalam akhirat itu,
yakni nikmat-nikmat yang sangat banyak, kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kerana bersifat demikian tu. Cuba tengok ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi hok cakap tentang perkara tu. Kau renung duk tengok. Ini orang bagi tadabbur. Perhati ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran tadabbur lah. Kalau hadis-hadis Nabi kita membuat penelitian renungan. Tafakur. Berarti tengok ayat-ayat Al-Quran yang beritahu kelebihan ni, orang yang bersifat mulia ni apa yang dijanjikan Allah di akhirat, disebut dalam hadis bagaimana kedudukan mereka tu. Kita baca semua ni, berhati. Satu, yang disediakan bagi orang yang zuhud itu, iaitu seperti yang telah jatuh zuhud itu, yakni seperti yang telah terjadi. Jatuh ni terjadi. Ini bahasa tu. Jatuh. Yang telah terjadi zuhud itu bagi Ibrahim bin Adham. Tengok antaranya kisah seperti yang berlaku pada Ibrahim bin Adham. Sebenarnya kita ni salah satu pedoman nak bertasawuf ni, salah satu, iaitu selain daripada hadis-hadis Nabi tu, apa yang diberitahu dalam Al-Quran dan hadis tu, itu salah satu. Antara kaedah-kaedah yang dianjurkan dalam tasawuf ni untuk memiliki sifat-sifat yang mulia ni, kita tengok sirah hidup orang-orang di kalangan awliya yang orang solihin ini yang memiliki sifat-sifat kemuliaan tu. Sebab tu dalam Al-Quran pun ada kisah para Nabi. Bukan para Nabi saja, para wali pun ada. Maka menjadi tradisi dan tasawuf mereka menulis kitab-kitab manaqib. Apa benda tu juga? Manaqib ni kisah hidup. Kisah hidup para awliya, para salihin, bagaimana kehidupan mereka mengabdikan diri kepada Allah, lalu Allah Ta'ala beri kemuliaan. Dan ini cerita yang bersanad, cerita yang beriwayat, maksudnya bukan dongeng lah. Bagaimana Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan yang luar biasa Allah Ta'ala beri kepada mereka tu. Jadi kita dengar kisah-kisah mereka ni sebahagian daripada cara untuk memiliki sifat-sifat mulia yang ada pada mereka tu. Itu cara. Sebab tu ulama tasawuf nasihat kita, pada waktu-waktu kita lemah semangat, baca kisah para Nabi, baca kisah para wali. Dia akan memberikan kekuatan balik. Memberi kekuatan. Kita ni biasalah kadang-kadang naik turun semangat kita ni, naik turun. Salah satu cara nak selesai, baca kisah para Nabi dan para wali. Bagaimana Allah Ta'ala memberi dukungan, pertolongan, kemuliaan kepada mereka tu, dia akan menimbulkan balik. Sebab tu kata Al-Junaid, kata silap, bahawa kisah para wali ni saiful muridin, dia umpama pedang kepada para murid. Maksudnya kalau kita ni, para murid ni orang sedang berjalan, umpama orang nak masuk dalam rok lah, masuk dalam rok ni nak tepuh ni. Jadi kalau ada pedang ni ada ular apa-apa dengan pedang ni, kita tebah rok-rok tu. Maka perjalanan kolbu kita, orang murid ni baru-baru nak belajar ni, gitu juga halangan dia banyak. Halangan ni lah, halangan ni lah. Maka salah satu cara nak menghadapi halangan-halangan ni, yang dalam perjalanan kolbu kita ni, dengan cara kita baca kisah para Nabi dan para wali. Itu dia. Jadi diberitahu di sini seperti yang pernah berlaku kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni tokoh tasawuf terkenal. Banyak kitab-kitab tasawuf menyebut tentang kisah dia ni. Cuba bayangkan, orang ni daripada raja. Raja bukan raja barang, raja negeri besar, kaya raya, tiba-tiba meninggalkan kerajaan dia tu. Bayangkan. Orang tak jadi raja, nak jadi raja. Ada jadi raja, nak jadi raja tak sekarang. Ni nak jadi raja dah ni. Dengan sukarela, bukan kalah perang, bukan kena tawar, tapi dengan sukarela dia tinggal kerajaan dia dan hidup dengan dengan sangat zuhud, sehingga makan minum dia atas usaha dia sendiri. Dia tanah, cucuk tanah, dia kerja sendiri. Siapa begitu? Dan kita akan tanya, tu apa yang boleh buat gitu tu? Kita jangan soal. Orang yang jadi gitu tu ada benda lebih yang dia dapat, cuma kita tak tahu kelebihan yang Allah Ta'ala beri ke dia tu. Macam kita tanya orang pergi ke laut jugalah, apa pergi ke laut tu, air gelora, kita pergi motor hijau, apa pergi sangat. Kita ni sebab bukan ahli tu, bukan ahli ke laut tu.
Oh, jadi candak kan main sekarang. Dengan bahu kokeng. Oh, muntah hijau balik. Kita tanya dia, apa yang bodoh sangat lagi? Kita kata, ya bodoh. Dia kata, mu tu bodoh. Dia kata. Kawan ni boleh hasil, boleh benda. Sama juga ni. Sama juga. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.